Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita yang tidak terhingga, pada malam ini kita dapat uh, meneruskan pengajian secara bertema ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan orang Yahudi yang dibincangkan, yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Malam ini adalah merupakan siri yang ke-9, yang mana kita telah ubah waktu. Ada permintaan ramai untuk ubah ke waktu malam. Kalau ikut 8 siri yang sebelum ini, kita telah lakukan ia pada waktu pagi, jam 10.30 pagi, hari Sabtu dan Ahad. Okay, kita cuba untuk jalankan pada waktu malam. Kita lihat bagaimana sambutan, bagaimana penerimaan untuk alihkan jadual daripada pagi kepada waktu malam. Baik, saya harap tidak memberikan kesukaran jika ada sebarang kesulitan, ada perubahan jadual yang menyebabkan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan telah rancang sesuatu, tiba tukar jadual hujung last minit-minit akhir, saya mohon ampun dan maaf. Baik, malam ni siri yang ke-9 kita akan bincangkan ada 3 lagi kesalahan orang-orang Yahudi, 3 pelanggaran mereka, 3 sikap mereka yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan masuk kepada kesalahan yang ke-18. Malam ini kita akan bincang yang ke-18, iaitu orang Yahudi ini. Okey, mereka suka untuk mempelajari ilmu sihir. Mereka tidak mahu mendalami kitab Taurat, tapi mereka lebih suka memilih ilmu sihir. Okey, macam mana mereka belajar? Mereka belajar daripada mana? InsyaAllah nanti kita akan sebutkan. Kesalahan yang ke-19 malam ini, kita akan menyebutkan tentang orang Yahudi ini. Mereka sangat suka menggunakan kesempatan untuk mempermainkan, memperkecilkan, menghina Nabi SAW dengan mereka menggunakan kalimah, perkataan yang tertentu. Ini juga digunakan oleh orang Yahudi. Okay. Kemudian kesalahan yang ke-20 pada malam ini, yang terakhir yang kita akan bincangkan adalah tentang orang Yahudi ini. Mereka ini mempunyai perasaan yang sangat hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, mereka hasad dalam isu apa? Dalam perkara apa? Nanti insya-Allah kita akan bincangkan pada malam ini. So malam ini kita pilih 3 saja kesalahan, kerana kesalahan yang ke-17 itu, kesalahan yang ke-18 ini huraiannya agak panjang. Sebab itu kita tak membicarakan 5 atau 6 kesalahan, cukup dengan 3 terlebih dahulu pada malam ini. Moga-moga walaupun 3 dapat memberikan kita kefahaman berkenaan dengan isu ini. Baik. Tuan-tuan, untuk kesalahan yang ke-18 ini, kita akan merujuk dalam suratul Baqarah. Okay, dalam suratul Baqarah, sekejap ya.
Okey, suratul Al-Baqarah ayat 102. Muka surat nombor 16. Okey. Sebelum tu saya mohon pengesahan dari tuan-tuan dan puan-puan. Slide yang saya paparkan ini nampak tak? Nampak Ustaz? Okey, suara saya jelas. Jelas. Right. Lepas tu dekat FB page Malaysian Tadabbur Academy ada juga kan live kan Kak? Ada yang awal-awal tadi tu dia ended, lepas tu dia naik yang baru Ustaz. Okey dah. Okey Ada. dah. Oh, dia Okey dah. naik yang baru dah ada. Okey. Dia naik yang Alhamdulillah. baru. Okey, alhamdulillah. So kita ada 24 yang ikut kita melalui aplikasi Zoom. Ya, InsyaAllah semoga lepas ni ada lagi yang akan dapat ikuti. Baik. Ayat ini panjang, ayat 102 ni. Namun begitu saya akan cuba terangkan dalam keadaan dalam bahasa, dalam pendekatan yang mudah untuk difahami insya-Allah. Okey, kerana kita bukanlah ruang ini untuk kita tadabbur, untuk kita perincikan kalimah by kalimah ayat, tetapi kita hanya nak mengambil intisari daripada ayat tersebut tentang perihal orang Yahudi. Kalau nak bincang ayat 102 ni, kita boleh ambil 1 jam ataupun 1 jam setengah. Kerana ini termasuk salah satu cerita yang boleh diulas dengan panjang bersama dengan pengajarannya. Jadi untuk malam ini, kita cuma membincangkan, ambil intisari saja, ya. Intipati dia sahaja. Okay, namun begitu kita akan baca terjemahan dia secara keseluruhan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ." Okay, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita mereka yang tak nak mendalami kitab Taurat, tak mahu menerima kitab Taurat ini. Mereka mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan semasa pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Padahal Nabi Allah Sulaiman tidak mengamalkan ilmu sihir. Yang ilmu sihir itu jika siapa yang amal, dia akan membawa menjadi kufur. Akan tetapi, puak-puak syaitan itulah yang kafir kerana mereka telah mempelajari ilmu sihir. Okey. Ayat ni tuan-tuan begini. Ayat ini sebenarnya nak mempertahankan akan tuduhan orang-orang ahli kitab. Mereka telah mengatakan bahawasanya Nabi Sulaiman ni pada zaman dia kan, kehebatan dia, dia sebenarnya mengamalkan ilmu sihir. Mereka kata ilmu sihir yang Nabi Sulaiman guna tu itu diajar oleh syaitan-syaitan kepada Nabi Sulaiman pada zaman tu. Sedangkan Allah bagi tahu tak ada pun Nabi Sulaiman menggunakan ilmu sihir. Okey, jelas tuan-tuan rahimani rahimakumullah. Siapa yang mengikuti pembelajaran, kita ada satu modul iaitu Jejak 25 Rasul yang pagi tadi alhamdulillah kita telah gunakan sesi pagi untuk menggantikan kelas Jumaat malam Sabtu. Kita telah tahu ataupun sebelum ini pun kita telah mengetahui
Nabi Allah Sulaiman dia boleh menguasai angin, menguasai jin, menguasai burung, menguasai pelbagai ilmu, bukan kerana ilmu sihir, tetapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi sebenarnya yang amalkan ilmu sihir ini adalah syaitan itu, bukan Nabi Allah Sulaiman. Jadi kalau Nabi Allah Sulaiman itu tidak mengamalkan sihir, maknanya Nabi Allah Sulaiman itu dia tidak menjadi kafir. Syaitan itulah sebenarnya yang kafir, kerana mereka yang mengamalkan ilmu sihir. Kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ayat ini Allah bagi tahu ada dua sumber, ada dua jalan macam mana manusia dia boleh belajar ilmu hitam, ilmu sihir. Macam mana dia boleh dapat belajar ilmu sihir ni? Kan? Macam mana orang Yahudi boleh belajar, pawang-pawang, dukun-dukun ke siapa saja, macam mana mereka boleh belajar ilmu sihir, membaca mentera dan sebagainya? Mereka dapat pertama syaitan-syaitan di kalangan jin itulah yang ajar kepada manusia. Dan yang kedua, ilmu sihir ini sebenarnya ia bersumberkan dari dua malaikat. Nanti saya akan terangkan kenapa pula malaikat boleh belajar ilmu sihir. Okey. Dua malaikat itu siapa? Okey. Malaikat itu digelar dengan istilahnya adalah Harut, malaikat Harut dan juga malaikat Marut. Yang kedua-dua malaikat ini mereka berada di negeri Babylon. Di Babil, maksudnya di Babylon. Babylon ni bukan di Iraq kan. Mereka berada, dua malaikat ini, Harut dan Marut ini, ketika itu mereka berada bersama manusia di negeri Babil. Okey, faham dulu maklumat ni. Okey. Kemudian, macam mana manusia tu boleh belajar ilmu sihir tu daripada dua malaikat ini? Okey, Allah bagi tahu sedangkan mereka iaitu dua malaikat itu tidak mengajar pun seseorang melainkan setelah mereka memberi nasihat dengan berkata. Tengok ayat Quran, Tuhan bagi tahu, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Kejap ya, saya ambil saya ambil apa, laser nak tunjukkan tanpa ada punya pointer. Okey. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Okey, kalau kita baca ayat ni, malaikat ni sebenarnya walaupun mereka mengetahui ilmu sihir itu, tetapi malaikat ni tidak ada cadangan pun untuk mengajar ilmu sihir itu kepada manusia. Tapi tadi kata bersumber daripada dua malaikat, jawapannya betul. Okey, tapi kita kena baca ayat ni. Maksud ayat itu adalah mereka tidak mengajar kepada manusia melainkan setelah mereka menasihati orang yang nak belajar tu. Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan. Oleh itu, janganlah engkau menjadi kafir. Malaikat ni bagi tahu dah. Mereka bagi tahu, kami ni Allah turunkan duduk di negeri Babil ini adalah sebagai ujian kepada kamu. Sebagai ujian kepada kamu. Ujian dari sudut apa? Ujian dari sudut siapa yang nak belajar, siapa yang tak nak belajar. Tapi kalau belajar, engkau akan jadi kafir. Malaikat beritahu, janganlah engkau menjadi kafir. Jadi malaikat ni Allah turunkan sebenarnya adalah untuk menguji manusia. Siapa yang betul-betul nak belajar ilmu sihir ataupun orang tahu ilmu sihir ni tak elok, tak bagus.
Siapa yang dia tak nak siapa yang tolak dan siapa yang nak belajar. Jadi malaikat bagi tahu kalau siapa belajar dia jadi kafir. Walaupun macam tu malaikat bagi tahu dah kalau kau nak minta kami ajar, kalau kau belajar kau jadi kafir. Dalam pada itu kata Allah, ada juga orang yang mengambil, dia tak pedulilah kafir ke tak kafir, dia belajar juga. Yang mana ilmu sihir yang mereka belajar daripada dua malaikat itu adalah ilmu sihir yang boleh menyebabkan berlakunya perceraian antara seorang suami dengan isterinya. Kalau kita baca dalam ayat itu Allah mengatakan فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah bagi tahu ilmu sihir yang ada, ilmu sihir yang mereka belajar daripada malaikat Harut dan Marut itu, dia boleh menyebabkan suami dan isteri ini gaduh, akhirnya bercerai. Okey. Kemudian Allah bagi tahu, padahal mereka iaitu yang mengamalkan ilmu sihir ini tidak akan dapat memberikan mudarat sama sekali terhadap ilmu sihir tersebut melainkan dengan izin Allah. Walau bagaimanapun Allah bagi tahu dah, walaupun ilmu sihir yang mereka pelajari itu daripada malaikat Harut dan Marut itu ianya tidak akan mujarab, dia tak akan jadi kalau bukan Allah yang memberikan keizinan. Jadi kat situlah maksudnya apa yang kita dapat belajar, ilmu sihir ni sebenarnya tak perlulah kita maksudnya ilmu sihir ini ia lemah, dia tidak kuat, dia berlaku pun atas izin Allah. Okey, lepas tu Allah bagi tahu lagi apa kebaikan belajar ilmu sihir tu. Allah kata, dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka. Allah beritahu orang yang belajar ilmu sihir tu sebenarnya mereka lah yang berada dalam keadaan bahaya. Kenapa dalam keadaan bahaya? Ialah dia jadi kafir. Kan? Patut orang yang amal ilmu sihir ni dia takkan hidup tenang. Kan kerana kerana ialah ilmu sihir kan, dia sendiri takut dia termakan sihir dia ke, situ kembali kepada dia ke, dia lah yang cari bahaya kata Allah, dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Allah kata tak ada kebaikan pun belajar ilmu sihir itu, tapi keburukan ada kata Allah. Keburukan tu kembali kepada mereka. Okey, lepas tu Allah bagi tahu dalam ayat Quran, Allah bagi tahu wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allah bagi tahu orang Yahudi ni, mereka dah ada knowledge, mereka tahu sebenarnya kan siapa yang memilih ilmu sihir itu. Kalau dia pilih nak belajar ilmu sihir tu, mereka tahu dah nanti di hari akhirat takkan dapat pahala, takkan dapat kebaikan, takkan dapat syurga. Orang Yahudi tahu. Tetapi kata Allah kata demi sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Allah beritahu sebenarnya orang Yahudi ni, mereka dah tahu dah keburukan belajar ilmu sihir ni. Kan tak ada faedah pun nak belajar ilmu sihir. Tak dapat manfaat apa-apa pun. Kan keburukan dia, yang dapat apa? Keburukan kepada diri mereka sendiri. Dahlah dapat dosa, di akhirat langsung tak dapat apa-apa kebaikan. Tapi itu yang mereka pilih. Jadi macam mana kita boleh katakan ayat ini tentang orang Yahudi yang belajar ilmu sihir? Sebab tak ada pun ayat ni menyebut tentang
perkataan Yahudi? Jawapan dia, tuan-tuan kena baca ayat 101, ya, lepas tu ayat 101 sampai ayat nombor, tuan-tuan kena baca dengan ayat-ayat yang sebelumnya lah. Kita dah sebut pada siri yang ke-8 tentang orang Yahudi itu, kita kena tengok. Dia cara nak faham ayat, nak tahu ayat itu disasarkan kepada siapa, kita kena merujuk kembali pada ayat-ayat yang sebelumnya. Kita kena tengok ayat-ayat yang sebelumnya. Pasal kalau kita baca ayat pada sebelumnya, yang mereka memusuhi malaikat Jibrilnya, pada ayat nombor 97. Kalau kita baca ayat nombor 98, Allah kata siapa-siapa yang memusuhi para malaikatnya, para nabinya. Lepas tu ayat nombor 100, mereka yang melemparkan, mereka yang tak pernah nak tunaikan janji. Siapa dia? Mereka tu orang Yahudi. Lepas tu kalau baca ayat nombor 101, mereka melemparkan kitab Taurat tu ke belakang mereka. Jadi yang dimasukkan dengan ayat wattaba'u, mereka mengikuti ajaran-ajaran sihir ni. Mereka tu siapa? Dia merujuk kepada orang Yahudi. Okey, jadi ayat ini saya boleh kata, ayat ini saya ulang sekali lagi ringkasan dia. Okey. Ayat ini Allah bagi tahu, ya, ilmu sihir ini siapa-siapa yang belajar, dia akan menjadi kafir. Dia jadi kafir. Dalam ayat ni kita dah jumpa berapa kali Allah ulang perkataan kafir. Ya, kita jumpa berapa kali Allah ulang perkataan kafir kan. Allah Ta'ala kata dah, banyak juga perkataan kafir. Kafaru, kita jumpa perkataan kafir. Kafaru, kafara, fala takfur. Banyak. Kita jumpa dalam perkataan kafir. Okey. Kemudian, sekejap Okey. Okey. Ayat ini kita dapat pelajari ilmu sihir ini dia bersumberkan kepada dua lah. Satu, ilmu sihir yang yang diketahui oleh para syaitan di kalangan jin. Yang kedua adalah dua malaikat, iaitu Harut dengan Marut. Okey, tetapi kita sebutkan tadi, malaikat Harut dan Marut tidak diturunkan untuk terus mengajar ilmu sihir, tetapi mereka diturunkan oleh Allah bersama dengan manusia ketika itu adalah untuk sebagai ujian. Nak tengok siapa yang memilih untuk belajar tu. Kalau dia pilih untuk belajar, dia akan jadi kafir. Jadi itulah penerangan ringkasnya. Dalam masa yang sama, Nabi Allah Sulaiman itu tidak pernah pun mengamalkan ilmu sihir seperti mana yang mereka dakwa, dan Allah telah mempertahankan malaikat Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey. Sebab itu tuan-tuan, terbukti pada zaman Nabi SAW, Nabi telah ditakdirkan oleh Allah terkena ilmu sihir. Kita semua sedia maklum. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi jatuh sakit kerana ilmu sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam, dengan dia menggunakan saki-baki rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia gunakan juga kulit pelepah tamar, yang sihir itu telah diletakkan di dalam satu telaga. Jadi kena rujuk hadis Nabi disihir.
Macam mana orang Yahudi Labid bin Al-A'sam tu dia belajar ilmu sihir? Mereka belajar daripada ilmu turun-temurun. Itulah kejahatan orang Yahudi ni. Rupa-rupanya mereka juga tahu ilmu sihir. Okay. Saya lanjutkan, tuan-tuan perempuan. Kesalahan yang ke-19, setakat ni boleh faham tak? Jelas? Ada apa-apa Faham, pertanyaan? Ustaz. Okey, kita lanjutkan dengan kesalahan yang berikutnya. Okey, kita teruskan ya. Okey. Kesalahan yang ke-14, yang ke-19, seperti saya sebut tadi tu, okey, kita rujuk surah Al-Baqarah ayat yang berikutnya 104. Kita tengok ayat 104. Jadi kita rujuk 102 kan? Ni kita rujuk 104. Okay, ayat 104, muka surat nombor 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Okay, ayat ini bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan, janganlah kamu mengucapkan, menggunakan dalam ucapan kamu, iaitu satu kalimah ra'ina. Okay. Sebaliknya, kamu katakanlah. Maksudnya Allah suruh tukar. Daripada kamu guna perkataan ra'ina, kamu tukar kepada perkataan unzurna. Okey, unzurna. Okey. Ayat ini pasal orang Yahudi ke? Sedangkan ayat ini seruan Allah kepada orang yang beriman. Apa kaitan dengan kesalahan orang Yahudi? Baik. Untuk faham ayat ini, kita kenalah merujuk kepada cerita kisah di sebalik penggunaan kalimah ra'ina. Kita kena merujuk sebab turun ayat. Kita kena merujuklah kenapa dengan kalimah ra'ina ini, sehingga kan Allah tegur kepada orang beriman, jangan guna kalimah itu. Allah suruh tukar kepada unzurna, iaitu apa? Unzurna tu maksudnya tunggulah. Apa unzurna macam tunggulah. Okey. Baik. Kalau kita merujuk dalam tafsir At-Tabari, cuma saya minta maaf saya tak letakkan saya tak letakkan maklumat itu di dalam nota, dan nota pun saya belum edarkan lagi. Okey. Siapa yang pernah menggunakan kalimah ra'ina ini? Dan kenapa dengan kalimah ra'ina ini sampai Allah tak bagi, Allah tak izinkan kepada orang beriman gunakan? Okey. Dalam tafsir Al-Tabari, Al-Imam Al-Tabari dia telah menyebutkan ada berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama asal ataupun siapa manusia yang menggunakan kalimah ra'ina ini. Okay. Pendapat pertama, kata Al-Imam Al-Tabari, dia kata faqala ba'dul ulama. Ada sebagian ulama seperti mana Ibnu Abbas, Qatadah mengatakan kalimah ra'ina ini adalah kalimah yang digunakan oleh orang Yahudi untuk istihza, untuk mempermainkan, memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang Yahudi ni kalau dia bercakap dengan Nabi,
duduk dalam majlis Nabi, dia akan guna kalimah ra'ina ini, yang mana asalnya kalimah ra'ina ini okey. Tapi orang Yahudi kalau dia guna, dia ada maksud lain. Okey, ini adalah pendapat yang disebut oleh sebahagian para ulama, yang kata ra'ina ini yang guna adalah orang Yahudi. Okey. Pendapat kedua kata, kalimah ra'ina ini sebenarnya adalah kalimah yang digunakan oleh orang Ansar semasa mereka belum lagi Islam. Maksudnya semasa orang Ansar dalam keadaan jahiliah, mereka ada guna kalimah itu. So di antara dua pendapat ini, pendapat yang pertamalah yang lebih asah, yang lebih terpilih, yang lebih sahih dan lebih benar. Maksudnya pendapat yang kata yang gunakan kalimah adalah orang Yahudi, jawapan adalah benar. Okey. Kenapa dengan kalimah ra'ina itu sampai tak boleh guna? Okey, mari kita baca ulasan Al-Imam Ibnu Kathir. Tengok Ibnu Kathir kata apa. Ibnu Kathir sebut dalam tafsir Al-Quranul Azim, dia kata, orang Yahudi ni, kalau mereka hendak mengatakan dengarlah kami, maksud dia macam ni. Kalau orang Yahudi ni, mereka datang dalam majlis ilmu. Mereka duduk dengan Nabi, kan? Mereka dengar juga majlis ilmu Nabi. So, kalau mereka nak menarik perhatian supaya Nabi ni berilah perhatian kepada mereka, so mereka akan gunakan kalimah ra'ina. Ra'ina tu adalah kalimah yang merujuk kepada tolonglah fokus kepada kami, dengarlah kami pula, macam tu. Okey. Itulah kalimah ra'inanya. Okey. Tetapi orang Yahudi ini, dia maksudnya ra'ina ni sebagai macam ni. Saya macam ni, sekejap ya. Kejap. Okey. Kalimah ra'ina, dia maknanya hampir sama dengan perkataan unzurna. Hampir sama. Unzurna ni macam sama jugalah, berilah perhatian kepada kami, tunggulah kami, macam minta perhatian. Sama dengan ra'ina. Jadi orang Yahudi ni, dia sebenarnya dia gunakan kalimah ra'ina ini bukan niat nak suruh Nabi beri perhatian kepada mereka, dengarlah kami ada nak tanya ke, kami ada sesuatu nak disampaikan ke. Sebenarnya mereka gunakan kalimah ra'ina ini, yang mereka maksudkan adalah ru'unah, iaitu sangat bodoh. Faham tak? Dia macam dalam satu perkataan tu, dia boleh membawa kepada dua maksud yang lain. Ada maksud baik, ada maksud jahat. Macam tu. Jadi, orang Yahudi guna perkataan ra'ina tu, sebenarnya bukan mereka nak gunakan ra'ina itu untuk tujuan baik. Seperti dengarlah kami, kan, beri perhatian kepada kami. Tetapi mereka masukkan apa? Adalah mereka nak kutuk Nabi. Mereka kata orang yang paling bodoh, orang yang tersangat bodoh, iaitu ru'una. Jadi para sahabat ni, sebelum turunnya ayat 104 ni, mereka ingat kalimah tu macam, best lah, bagus lah. Faham tak? Mereka pun ikutlah. Macam orang Yahudi kata tu, ra'ina. Tuan-tuan kena ingat ya, kita kena tahu sejarah. Okay. Sebelum turunnya Al-Quran, sebelum Nabi SAW sampai, orang Yahudi sudah ada kat Madinah. Dan orang Yahudi ini sebenarnya dikagumi oleh orang-orang Arab musyrikin, seperti kaum Aus, kaum Khazraj, kan. Mereka ni sangat memandang tinggi orang Yahudi, kerana orang Yahudi ni ada kitab. Rasul-rasul mereka ni banyak.
Jadi mereka duk ingat orang Yahudi guna kalimah ra'ina ini bagus. Mereka pun gunakan juga. Sampailah turunnya ayat 104. Allah Ta'ala kata, jangan lagi guna kalimah ra'ina. Tukar kepada unzurna. Okey. Orang Yahudi ni kalau nak kuatkan lagi maklumat ini, Ibnu Kathir, dia kata contoh lain, dia kata macam ni, dia kata. Orang Yahudi ni, dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Kan? Kita faham, kalau ucapan salam, maknanya apa? Assalam ni, maknanya doa kesejahteraan ke atas kamu. Tapi orang Yahudi ni, dia bukan nak sebut assalam tu. Sebenarnya nak minta keselamatan. Tapi sebenarnya, mereka nak ucapkan Assalamualaikum. Itu apa? Semoga kematian, kebinasaan menimpa kamu. Orang Yahudi ni. Dia kata Assalamualaikum. Tapi sebenarnya mereka nak masukkan adalah Assalamualaikum. Sebab itu, Nabi ajar kepada kita kalau orang Yahudi jawab Assalamualaikum, kan? Nabi suruh jawab Waalaikum, ke atas kamu juga. Okey. Jadi ini contoh lain yang nak menunjuk kepada orang Yahudi ini, cara dia nak kutuk, dia nak keji, dia nak hina adalah dengan menggunakan perkataan yang samar-samar, yang boleh membawa, yang ada makna yang haidin, seperti mana ra'ina tadi. Okey, setakat ni jelas. Okey, tapi tak habis lagi ayat tadi. Lepas tu Allah Ta'ala pesan kepada orang yang beriman, dan hendaklah kamu dengar. Allah kata wasmi'u, hendaklah kamu dengar apa yang Nabi SAW sampaikan, yang Nabi bacakan. Lepas tu Allah bagi tahu bagi orang kafir ini dapat azab. Azab itulah sangat pedih, sangat dahsyat. Okey. Habislah ayat 104. Itulah penerangan ringkas yang dapat saya jelaskan berdasarkan yang diterangkan oleh para ulama tafsir seperti mana ulasan yang Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala alaih. Baik, kita masuk yang terakhir pada malam ini adalah tentang kesalahan yang ke-20, iaitu perasaan hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ayat rujukannya adalah ayat yang ke-105. Masih lagi muka surat yang sama, muka surat yang ke-16. Okey. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina. Orang kafir yang terdiri dari dua kelompok. Satu kumpulan namanya Ahlul Kitab, dan satu kumpulan lagi mereka ini adalah orang musyrikin. Okey. Dua orang kafir ini tidak suka jika diturunkan kepada kamu ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Jika diturunkan kepada kamu sesuatu kebaikan, antaranya diturunkan wahyu. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dhul fadlil azim. Padahal Allah Ta'ala bagi tahu, kenapa mereka tak suka pula? Kenapa dua orang kafir ini, orang Ahlul Kitab ke, orang musyrikin ke, tak sepatutnya mereka tak suka kepada apa kebaikan yang Allah nak turunkan kepada Nabi seperti wahyu ke? Sebab apa? Sebab Allah lah untuk Allah memilih kepada siapa diturunkan wahyu, nak turun kebaikan apa. Hak Allah untuk menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Okey tuan-tuan, dalam ayat ni rahmat.
rahmat dekat sini dia berkaitan dengan apa yang telah Allah turunkan kepada kamu tu, antaranya adalah wahyu. Kalau Allah turun wahyu, maknanya manusia yang dapat wahyu itu dia adalah seorang rasul. Jadi mereka tak suka, kan, kenapa Muhammad ni pula dapat wahyu, kenapa Muhammad ni pula jadi rasul. Allah bagi tahu itulah rahmat dia. Itulah rahmat dia. Maksudnya Tuhan nak kata apa? Pangkat kenabian ke hidayah ke pangkat turunnya wahyu ini, itulah rahmat Allah. Ya Allah boleh pilih kepada siapa yang dia kendaki. Lepas tu Allah Ta'ala kata, Allah yang mempunyai kurniaan yang amat besar. Yang ini mudah saja untuk untuk kita fahami. Sifat dengki hasad yang ada pada ahlul kitab, satu daripada ahli kitab itu adalah orang Yahudi. Sebab tu orang yang bukan Islam, tuan-tuan, mereka ni sebenarnya tak suka dengan Islam. Mulut mungkin mereka seperti menyokong, seperti tak kisah, tapi dalam hati mereka tak suka sebenarnya. Okay. Jadi inilah contoh kesalahan yang ke-20 yang dilakukan oleh orang Arab, oleh orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesailah kita tiga kesalahan untuk pengisian kita pada malam ini. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak? Ada persoalan tak? Silakan kalau penambah. Ruangan chat tu ditanya apa tu? Puan Nasimah tanya, santau tu termasuk perbuatan sihir ke? Ahli silap mata tu golong ahli sihir tak? Ahli silap mata. Dengan santau. Saya wallahu alam yang tentang silap mata tu mungkin lebih kepada trik je, kan. Kita tengok silap mata ni kadang ada kalanya dia sekadar macam tak silap mata pun dia buat tu dalam keadaan yang laju lah. Mungkin dia suruh akan, tapi boleh juga dikatakan ahli sihir itu yang kalau yang berbentuk dia sulap mata kita. Mata kita tu maksudnya kita nampak lain, tapi sebenarnya lain yang dia buat. Boleh juga jadi seperti itu. Santau ia memang termasuk di dalam ilmu sihir. Dalam bahasa kita macam ilmu hitam. Dia termasuk dalam ilmu sihir. So tak boleh. Semua ilmu sihir ini dia diharamkan. Boleh bawa jatuh kepada kekufuran. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan lagi dekat chat tu? Ada. Puan Niksum tanya, surah Al-Baqarah 105 tu yang dimaksudkan dengan musyrik tu adakah yang dekat Mekah dan Madinah? Okey. Begini, masa Nabi tak sampai Madinah, musyrikin dah ada juga dekat Madinah. Mereka ini adalah Aus dan Khazraj. Maksud dia apa? Maksud dia kalau macam kalau musyrikin Mekah tu memang kita tak nafikan. Memang mereka dipanggil musyrikin Mekah. Tapi dekat Madinah pun ada musyrikin juga, musyrikin Madinah, iaitu orang Ansar yang belum masuk Islam lah. Tapi setelah Nabi datang, mereka masuk Islam, ditukarlah namanya kepada kaum Ansar. Jadi orang musyrikin yang Allah masukkan itu adalah orang musyrikin Mekah. Di antaranya yang paling khusus yang memang tak dapat dinafikan dalam musyrikin Mekah. Sebab itu
Kalau kita belajar banyak dalam ayat Quran, macam-macam tomahan yang telah mereka gelar kepada Nabi SAW. Mereka gelar Nabi ini Al-Musih, tukang sihir. Mereka gelar Nabi ni penipu. Mereka gelar wahyu Quran yang Nabi dapat untuk mereka, reka-rekaan, cerita dongeng dan macam-macam lah. Itu di antaranya. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Ada apa-apa pertanyaan lain? Okey. Kalau tiada, saya nak bincangkan esok, insya-Allah kita temu lagi sekali pada waktu malam. Okey. Esok kita akan belajar nombor berapa? Kesalahan yang keberapa? Okey. Kita akan pelajari kesalahan ataupun pelanggaran yang ke-21, iaitu pada ayat nombor 108. Kita boleh baca dalam surah Al-Baqarah. Orang Yahudi ini mereka tak boleh menerima adanya hukum nasakh wal mansukh. Apa tu nasakh, apa tu mansukh, kita akan bincangkan. Lepas tu kesalahan yang kedua ataupun pelanggaran yang kedua, mereka mempunyai cita-cita yang besar untuk menjadikan orang Islam ni sebagai kafir. Lepas tu kesalahan yang ke-23, mereka menyangka syurga itu milik mereka. Yang 23 ni kita tak bincang dah. Sebab kita dah sebut sebelum ni. Yang ni kita dah sebut dah sebelum ni. Kita akan terus pergi kesalahan yang ke-24, pelanggaran yang ke-24, menolak kewujudan agama Nasrani. So macam mana pula orang Yahudi ini mereka menolak kewujudan agama Nasrani? Nanti kita akan rujuk pada ayat nombor 113. So kita cuba dapatkan ketiga-tiga maklumat ini. Agak panjang juga, taklah panjang mana pun. Tapi sebab nak terang nasikh itu apa, mansuh itu apa, maka ni pun akan ambil sedikit waktulah untuk menerangkan. Dan esok pula saya tak pasti sama ada saya, mungkin live saya ni akan berada di tempat tertentu. Jadi saya cuba untuk buatkan jugalah, jalankan kelas pada esok malam insya-Allah. So tuan-tuan boleh study dulu ya, ayat 108, 109 dan 113. Okey, kalau tuan-tuan nak dapatkan kesemua pelanggaran, kesalahan orang Yahudi ni, tuan-tuan kena merujuk nota siri 1. Sebab ni kita dah masuk nota, kita dah pergi kepada siri 9. Kena tengok kepada siri yang pertama dulu. Saya tunjukkanlah pada tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu ke mana hala tuju perjalanan pengisahan kita. Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat, dekat siri 1 dulu, kita ada berikan senarai ni. Kita akan ada bagi senarai yang ini ya. Siri 1 ya. Ni. Saya rasa macam siri 2 macam tu. Macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ada senaraikan, tapi bukan ini sajalah, banyak lagi lah. Sebab kita akan khatam ke semua ayat dalam Quran lah. Yang ni. 32 pelanggaran ataupun kesalahan orang Yahudi. Kita baru sampai nombor berapa? Tengok dia punya secara semak ni. Ini hanya dalam juzuk 1 ya. Ni kita baru masuk juzuk 1 ni. Ada 32. So kita dah sampai yang ke 20. Cuba kita lihat. Kat sini lah malam ni. Okay, dalam nota ni saya tulis P. P tu maksudnya pelanggaran ataupun kesalahan lah. Okay, dah dapat 20 dah. So tinggal lagi 12 lah. Tapi ini hanya dalam juzuk 1 ya, surah Al-Baqarah. Tapi kita juga ada juga menggunakan beberapa surah lain, insya-Allah. Nanti kita akan gunakan juga surah lain. Ini hanya 32 senarai dalam juzuk yang pertama surah Al-Baqarah. Jadi besoknya nak belajar apa? Tengok dalam senarai itu kita akan tahulah senarainya.
Yang ini. Yang saya sebutkan tadi tu. Jadi esok kalau kita berjaya dapat laksanakan kelas kita, so kita akan mengetahui 24. Kita akan mengetahui 24 kesalahan orang Yahudi jika digabungkan ke semua sekali daripada siri yang kedua sampailah siri yang ke berapa malam ni, yang ke-8 InsyaAllah. Yang ke-9 ke-10 macam tu. InsyaAllah. Baik, ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Ada soalan Ya. FB. Daripada Puan Zarina Abu Hassan, perlukah kita jawab salam kepada non-Muslim jika mereka memberi salam? Adakah kaitan antara kedua ayat tadi saling berkait? Kita jawab wa'alaikum saja. Wa'alaikum. Dalam bahasa kita macam you too, macam tu. Sebab kita dah tahu orang kafir ni, dia sebut tu atas niat apa. Jadi jawapan orang kafir tu kita ambil yang Yahudi tadi tu lah. Ada hadis tu. Hadis tentang salam tu. So setakat yang saya tahu, jawab je wa'alaikum saja. Wa'alaikum. Jadi janganlah jawab penuh pula. Wa'alaikumussalam. Kita ada jiran yang bukan Islam kan. Dia pandai pula cakap bahasa Melayu tu. Assalamualaikum hajah. Dia gitu. Kita pun wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan Islam, kita jawab je wa'alaikum. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Mula-mula Aisyah jawab balik. Orang Yahudi kata Assalamualaikum. Aisyah kata Assalamualaikum juga. Nabi tegur. Nabi kata jangan macam tu, kata Nabi. Nabi kata jawab je wa'alaikum, dan ke atas kamu juga. Ke atas kamu tu sebab kita tak tahu ke atas kamu tu dia bagi salam tadi niat apa. Kalau dia niat keburukan, dapat dekat dia lah. Kembali kepada dia. Itulah yang setakat yang saya tahulah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau salah tolong betulkan ya. Okey. Ada pertanyaan ni dekat FB? Tak ada kan? Tak ada dah, Ustaz. Okey, tak ada dah. Okey, jazakumullah khair. Kita pun dah pukul 10. Jadi kita mula 9:05. Boleh ke kalau kita mula pukul 9 ke nak 9 suku? Tuan-tuan lebih suka 9 ke 9 suku? Boleh saja. 9 boleh, 9 suku boleh. Okeylah. Kita ambil tengah-tengah lah nanti. Okey, sebab Isyak 8:17 awal kan. Okey, tak apa insya-Allah. Kita mulakan pada lewat apa awal kita mula 9 minit ke ya. Tapi takkan lebih daripada 9 suku lah untuk kita mulakan. Baik, terima kasih banyak-banyak semua pada malam ini kerana sudi mengikuti pengisian ya. Kita setakat ni kita ada 38 orang yang ikut kita, termasuk saya, Kak Liza dan semualah. Okey, kita tetap boleh jalankan. Siapa yang tak sempat ikuti, tak apa. Jangan paksa dirilah. Kita tak ada pendaftaran apa-apa ya. Siapa ada ke lapangan, dia masuk. Tapi kalau nak ikuti dengan berterusan, so boleh tengok balik rakaman. Bertengok rakaman di YouTube pun ada, di FB page Malaysian Tadabbur Academy pun ada ya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam besok untuk siri yang berikutnya. Kalau ada kekurangan, kelemahan saya maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.